Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sudah bersedia? Okey, baiklah. Unit 1 di bawah bidang ibadah, tajuknya hari ini adalah Tayamum. Bersama dengan saya, Ustazah Faiza, dan anak-anak boleh rujuk ataupun bersedia dengan buku teks muka surat 102. Baiklah, mari kita fahami apa itu pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, sedikit penerangan. Tayamum ini adalah sebenarnya kata lain ataupun keadaan lain selain daripada berwuduk. Kalau berwuduk, kita menggunakan air mutlak. Tapi dalam keadaan kita tak ada air ataupun sumber air tak ada, contoh dalam keadaan kemarau ataupun air paip kat rumah kita tak ada, sungai tak ada, bekalan air tak ada, jadi kita nak melakukan solat, mesti kita kena berwuduk. Tapi disebabkan bekalan air tak ada, takkan kita tak wuduk. Dengan cara tayamum inilah yang kita gunakan, iaitu menggunakan debu tanah yang bersih menggantikan wuduk dengan cara bertayamum. Boleh faham ya? Mari kita baca dalil ataupun ayat Quran yang mengatakan mengenai tayamum ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban." Surah Al-Maidah. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun iaitu debu yang bersih. Sebelum melaksanakan tayamum, kita perlu tahu dulu rukun tayamum. Baik, rukun tayamum adalah yang pertama, berniat nawaitu tayammuma li istibahatil fardhi sholati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Okey, tertib ini membawa maksud kita hendaklah melakukan rukun ini mengikut turutan yang tadilah. Okey, yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke seluruh kedua-dua belah tangan sehingga ke siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Kena ikut turutan ni lah. Itu yang dikatakan rukun. Okey, kemudian dalam kita bertayamum juga ada juga sunat-sunat, perkara sunat yang kita digalakkan lakukan ketika mana kita bertayamum. Okey, mari kita tengok. Yang pertama adalah membaca bismillah. Kalau buat apa-apa pun biasanya kita akan baca bismillah. Ini adalah salah satu daripada perkara sunat dalam bertayamum. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Sapu debu tadi daripada atas ke bawah. Jangan daripada bawah ke atas. Daripada atas muka ke bawah. Nanti kita tengok cara macam mana kita nak bertayamum lah. Baik. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Debu yang kita ambil ataupun yang kita tekap. Nanti kita akan belajarlah macam mana cara dia. Debu yang kita tekap tadi jangan terlampau tebal sangat. Kita nipiskan sikit supaya kita selesa lah. Okey, yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kaedah menepuk debu tadi pun ada cara dia. Bila kita buat ini adalah perkara yang disunatkan lah dalam melaksanakan tayamum. Seterusnya yang kelima, kita mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Dalam Islam memang menggalakkanlah kalau kita buat apa-apa juga perkara, kita mesti kita dahulukan anggota kanan.
Yang keenam, menghadap kiblat. Kalau boleh hadap kiblat, kita hadaplah kiblat kan. Seelok-eloknya menghadap kiblat. Walaupun bukan solat lagi, baru bertayamum, tapi digalakkan kita menghadap kiblat. Dan yang terakhir, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey, baca doa selepas wuduk sama je. Lepas wuduk kita ada baca doa kan? Lepas tayamum pun kita baca doa yang selepas wuduk tu. Bukan doa yang lain, doa yang sama dengan doa selepas berwuduk. Baiklah, untuk kali ini hanya setakat ini sahaja dahulu kita belajar. Kita akan sambung di bahagian yang kedua. Di bahagian kedua nanti kita akan belajar tata cara untuk melaksanakan tayamum. Terima kasih daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.